2 dan -5 lebih besar daripada 4. Benar ke palsu ni? Macam mana ni? Tak pastilah. Benar. Hai Chris. Chris tengah buat apa tu? Hai cikgu. Chris tengah buat kerja rumah. Tapi tak pastilah cikgu yang macam mana kita nak tahu yang mana benar, yang macam mana kita nak tahu yang mana yang palsu cikgu? Okey, tak apa Chris. Apa kata Chris masuk kelas? Cikgu akan ajar Chris bagaimana nak mengetahui yang mana satu benar atau palsu. Baiklah cikgu, jom. Okey, jom. Salam sejahtera, apa khabar semua murid-murid dan rakan-rakan sekalian? Anda sedang menonton slot menengah atas bersama saya, Chris MJ, selaku pengacara anda. Dan hari ini kita akan fokus pada mata pelajaran matematik bersama siapa? Bersama Cikgu sang kita dari SMK Raja Ali. Apa khabar cikgu? Khabar baik. Apa khabar Chris? Khabar baik cikgu. Dah sedia, dah semangat untuk hari ini cikgu? Betul, saya dah bersemangat. Dah semangat, dah sedia. Tapi sebelum itu cikgu, hari ini Chris juga ada rakan-rakan sekelas saya di Google Meet. Anak-anak murid cikgu juga. Betul. Dari anak-anak SMK Raja Ali. Jom kita berkenal dengan mereka. Hai semua. Hai. Puteri-puteri SMK Raja Ali ni. Hai. Apa khabar semua? Hai. Khabar baik. Khabar baik. Khabar Baiklah baik. cikgu. Okey. Boleh tak cikgu perkenalkan rakan-rakan saya pada hari ini cikgu di Okey, Google boleh. Meet? Kalau yang pertama adalah kita ada Farah Ain. Farah Ain daripada tingkatan 4 yang dari SMK Raja Ali. Hai Farah. Hai Farah. Seterusnya. Seterusnya kita ada Nur Hina juga dari tingkatan 4 dari SMK Raja Ali. Hai Hina. Hai Hina. Hai. Okey, lepas tu kita ada Vina. Tadi Hina, yang ni Vina. Vina, okey. Vina. Okey, kita ada Vina dari tingkatan 4 juga dari SMK Raja Ali. Hai Vina. Hai Vina. Hai. Hai. Dan akhir sekali kita ada Nurdiana juga dari tingkatan 4 ataupun nama dia Didi. Didi. Daripada SMK Raja Ali. Okey, hai Didi, apa khabar? Hai. Khabar baik. Baiklah, nampaknya rakan-rakan dan murid-murid di rumah pun dah sedia untuk kelas hari ini. Apa kata kita mulakan sesi pembelajaran hari ini, cikgu? Okey, boleh. Apa yang akan kita pelajari dalam segmen ini, cikgu? Jadi dalam segmen hari ini kita akan mempelajari penakulan logik. Itu adalah topik kita pada hari ini dan kita akan mempelajari mengenai pernyataan. Okey, 3.1 pernyataan, dan pada akhir pembelajaran ini murid dapat membina dan membanding nilai kebenaran, akas, songsangan dan kontrapositif bagi sesuatu implikasi. Okey. Baik, selepas itu kita juga akan menentukan contoh penyangkal untuk menafikan kebenaran pernyataan tertentu. Jadi kedua-dua ini kita akan belajar pada hari ini. Okey, faham cikgu? Okey, faham? Okey, baik. Chris, boleh ke kalau kita main sedikit permainan, aktiviti? Ada aktiviti? Ada aktiviti kita? Boleh cikgu. Boleh. Apa yang akan kita buat, cikgu? Kalau kita lihat, kita ingin menjawab soalan yang Chris fikir-fikirkan tadi. Kerja rumah Chris tadi. Kerja rumah Chris hari ini. Okey. Okey. Jadi, ini adalah rangsangan minda. Okey, kalau anda lihat di depan, kita ada beberapa soalan mengenai rangsangan minda. Okey, ini adalah soalan-soalan yang telah anda pelajari pada kelas yang sebelum ni. Jadi cikgu nak uji anda apa yang anda faham mengenai pernyataan tersebut. Okey. Baik, Okey, jadi di depan Chris kita ada satu mangkuk. Mangkuk lah tu kan. Dalam mangkuk tu ada 5 telur. Ada 5 telur. Okey, Chris pula akan mengambil salah satu telur. Di telur tersebut ada satu nombor. Chris akan sebut nombor tersebut. Okey, faham? Boleh? Baiklah. Okey, baik. Telur pertama. Telur pertama. Okey. Okey, soalan nombor 3. 3. Siapa di Google Meet nak cuba jawab soalan 3 ya, cikgu? Soalan nombor 3. Soalan nombor Apa 3. kata kita baca soalan tersebut? Boleh, cikgu. Okey. 2 dan -5 lebih besar daripada 4. Itu adalah soalannya. Itu adalah soalan nombor 3. Jadi siapa yang rasa-rasanya yang boleh jawab adakah pernyataan ini benar ataupun palsu? Boleh angkat tangan. Boleh angkat tangan. Soalan nombor 3. Siapa yang ingin jawab? Semua malu ke cikgu? Betul, semua malu ke? Didi nak jawab.
Didi nak jawab Saya ke? cikgu. Okey, Didi silakan. Okey, soalan nombor 3. Jawapan bagi soalan nombor 3 ialah palsu. Palsu. Bagus, Didi. Betul aja? Ya, Yeay. betul. Palsu. Okey. Jawapannya palsu. Okey, baik. Terima kasih. Okey. Jadi, apa kata kita cabut satu lagi telur? Okey. Okey, telur yang kedua. Soalan nombor 2. Telur yang kedua, soalan nombor 2. Telur kedua, soalan nombor 2. Okey, betul. soalan nombor 2. Okey, baik. Soalannya berbunyi, punca kuasa 4/64 ialah 2 atau 2 kuasa 3 sama dengan 8. Adakah pernyataan ini benar ataupun palsu? Jadi siapa nak jawab soalan nombor 2? Saya nak jawab, cikgu. Oh. Okey, ada 2 orang nak jawab soalan ni. Okey, mungkin baik. cikgu pilihlah. Okey, siapa nak jawab? Mungkin Vina? Vina boleh jawab soalan nombor 2? Cikgu saya nak. Jawapan dia ialah benar. Benar, bagus Vina. Jawapannya adalah benar. Okey, baik. Untuk pengetahuan anda yang berada di rumah, punca kuasa 4/64 sama dengan 2 atau 2 kuasa 3 sama dengan 8, salah satu pernyataan ini adalah benar. Ya. Dan disebabkan kita menggunakan perkataan atau, jadi pernyataan tersebut akan menjadi benar. Oh, faham cikgu? Salah satu pernyataan benar memandangkan kita gunakan atau, jadi dia jadi benar. Okey, faham Okey, baik. cikgu. Okey, soalan yang ketiga. Kita lihat soalan nombor berapa? Soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4 berbunyi 2 tambah 3 sama dengan 23 atau 2 darab 3 sama dengan 23. Jadi siapa yang ingin menjawab soalan tersebut? Benar atau palsu? Okey, baik. Hina, silakan. Saya jawab palsu. Okey, Hina jawab palsu. Okey, kita dah tahu. Saya rasa sangat jawapan dia memang sangat betul lah. 2 tambah 3 sama dengan 23, saya rasa memang dah salah pun. Ya. Memang palsu pun pernyataan tersebut. Betul? 2 tambah 3, kita semua tahu jawapan dia adalah 5. Betul, 2 cikgu. darab 3, jawapannya adalah 6. 6. Jadi, Palsu. palsu. Okey. Okey, baik. Okey, kita ada 2 lagi soalan. Okey, kita lihat soalan Okey. mana. Soalan 1. Okey, soalan 1. Okey, baik. Soalan 1, 5 darab 5 darab 5 sama dengan 53. Atau punca kuasa 2, 125 sama dengan 5. Soalan nombor 1, siapa yang ingin menjawab? Adakah ini benar ataupun palsu? Saya. Wah, ada 2 orang yang ingin jawab. Sangat semangat murid-murid hari Sangat ni. semangat. Okey, apa kata saya pilih Diana? Okey. Okey, Diana. Diana, silakan. Jawapan bagi soalan nombor 1 ialah palsu. Palsu. Bagus, Diana. Jawapan bagi soalan nombor 1 ialah palsu. Bagus, Okey, baik. Untuk pengetahuan anda, 5 darab 5 darab 5, kita seharusnya tulis sebagai 5 kuasa 3. Bukan 3 di sebelahnya. Kalau 3 berada di sebelah, nampak macam 53. Faham? Macam ni lah cikgu. Ya, 2 kuasa 3. betul, Okey, Chris. Betul. Okey, jadi 5 kuasa 3. Okey, jadi kita ada satu lagi soalan yang terakhir. Ya. Soalan bonus. Soalan bonus. Nombor 5. Soalan nombor 5. Okey, baik. Soalannya berbunyi 81 ialah nombor kuasa 2 sempurna dan 6 ialah faktor bagi 18. Jadi, siapa yang boleh jawab soalan ni? Benar ataupun palsu? Saya nak jawab, cikgu. Okey, baik. Silakan Farain. Jawapan saya ialah benar. Benar. Okey, jawapannya betul. Sangat tepat. Jawapannya adalah benar. Okey, 81 ialah nombor kuasa 2 sempurna. Okey, nombor kuasa 2 sempurna tu apa? Kalau kita ada 2 kuasa 2, jawapannya 4. 4 itu adalah nombor kuasa 2 sempurna. 3 kuasa 2, jawapannya 9. 9 itu adalah nombor kuasa 2 sempurna. Itulah maksudnya nombor kuasa 2 sempurna. Okey. Itu dia kerja rumah saya dah siap dah cikgu. Betul. Okey. Kerja rumah Chris dah siap. Terima kasih kepada yang menjawab dengan betul. Okey, seterusnya kita akan belajar apa cikgu? Okey, seterusnya kita akan belajar membina dan membanding nilai kebenaran, akar, songsangan dan kontrapositif. Tapi sebelum tu, kita perlu tahu implikasi itu apa dulu. okey. Jadi, implikasi itu bermula dengan perkataan jika dan kita akan sambung satu pernyataan, maka satu lagi pernyataan. Jadi, kita ada 2 pernyataan di sana di mana kita akan sambungkan pernyataan itu menggunakan jika dan maka.
Okey. Jadi itu akan membentuk implikasi. Okey, baiklah. Boleh tak cikgu kongsikan rumusan sikit mengenai apakah yang telah kita pelajari dalam segmen ini, cikgu? Okey, boleh. Okey, rumusan apa yang telah anda mempelajari dalam segmen ini adalah pernyataan itu adakah benar atau palsu. Itu akan membawa anda ke apa-apa yang anda akan belajar selepas ini. Adakah benar, adakah palsu, adakah akas itu benar, adakah akas itu palsu dan sebagainya. Itu dia. Baiklah, cikgu kita akan berehat sebentar boleh cikgu? Boleh Chris. Dan kepada murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana, kita kembali lagi ke slot menengah atas bersama Cikgu Sangkita untuk mata pelajaran matematik. Okey. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, masih lagi di slot menengah atas bersama saya Chris MJ untuk mata pelajaran matematik dan saya ada bersama Cikgu Sangkita dan rakan-rakan saya di Google Meet dari SMK Raja Ali. Hai semua. Hai. Baiklah. Cikgu, dalam segmen ni apakah yang akan kita pelajari, cikgu? Okey, baik. Dalam segmen ini kita akan mempelajari untuk membina dan membanding nilai kebenaran bagi Baiklah. akas, songsangan dan kontrapositif. Untuk topik Penakulan penakulan logik. Ya, Okey, betul. faham. Okey, tapi sebelum kita belajar mengenai akas, songsangan dan kontrapositif, kita perlu tahu mengenai implikasi dulu, Chris. okey. Jadi, implikasi itu apa? Okey, sebenarnya implikasi itu adalah dua pernyataan yang dibina menggunakan perkataan jika dan maka. Jika satu pernyataan, maka satu lagi pernyataan. Jadi Okey. kita sebut pernyataan tersebut adalah anti jadian dan akibat. Jika anti jadian, maka apakah akibat yang berlaku? Dan itulah yang dikatakan sebagai implikasi. Faham, cikgu. Jadi selepas anda membina implikasi, murid-murid di rumah, anda akan belajar apa itu akas, apa itu songsangan, apa itu kontrapositif. Jadi nampak macam ada banyak ayat di sini kan, Chris? Ya. Okey, sebenarnya senang sahaja. Okay, akas maksudnya adalah jika kita ambil ayat yang kedua ini dan kita tulis ayat itu terlebih dahulu. Pernyataan itu kita tulis terlebih dahulu. Maka kita ambil ayat yang pertama ini dan kita tulis di belakang. Jadi kita terbalikkan ayat itu. Itu adalah akas. Akas. Okey. Kalau kita lihat songsangan, songsangan ini sebenarnya dia merujuk kepada pernyataan ini. Tetapi kalau anda perasan, cikgu ada letak satu simbol begini. Simbol macam ombak. Ombak. Okey, simbol ombak ni bermaksud bukan. Itulah maksud simbol ombak. Jadi, jika bukan P, maka bukan Q. Jadi, kita ambil pernyataan P dan kita tambah perkataan bukan. Ataupun kalau kita ada ayat matematik selepas ini, kita akan lihat contoh yang mana di mana ada pernyataan. Lepas tu ada satu lagi contoh di mana ada ayat matematik, ada simbol matematik. Takkan simbol kita nak tulis bukan dekat tengah-tengah simbol tu. Jadi kita akan menggunakan simbol yang special sedikit untuk mendapatkan bukan. Faham. Okey. Baik, untuk kontrapositif merujuk kepada akas pula. Okey. Jadi jika bukan Q, maka bukan P. Itulah maksudnya. Itulah beza mengenai implikasi akas, songsangan dan juga kontrapositif. Okey, Baik faham. Chris. Okey, baik. Kalau anda sudah bersedia, mari kita lihat satu soalan. Okey, jom cikgu. Okey, jom. Okey, jadi ini adalah soalannya. Tulis akas, songsangan dan kontrapositif bagi implikasi yang diberikan. Okey, implikasinya adalah jika X ialah nombor positif, maka X lebih besar daripada sifar. Okey, jadi itu adalah implikasi tersebut. Okey, jadi kita beri sedikit masa ataupun mungkin murid kita dah sedia dengan jawapannya, akas, songsangan dan juga kontrapositif. Apakah jawapan bagi akas, songsangan dan kontrapositif? Okey, jadi pernyataan dia apa, cikgu? Inilah pernyataan dia. Okey. Jika X ialah nombor positif, maka X lebih besar daripada sifar. Itu adalah soalannya. Okey, Jadi faham. daripada pernyataan ini, kita dapatkan akas, songsangan, kontrapositif. Kontrapositif. Jadi akas ingat, pernyataan pertama dan pernyataan kedua terbalik. Ya. Okey. Kalau songsangan,
dia merujuk kepada pernyataan ini tapi kita tambah perkataan bukan ataupun ombak. Simbol betul. ombak juga. Simbol ombak, tapi simbol ombak tu adalah hanya menunjukkan itu adalah bukan. Bukan. Okey, Bukan. faham. Tapi kita tidak tulis ombak dalam matematik Ya. tu. Okey. Kalau kontrapositif pula adalah soalan dia merujuk kepada akas. Tapi kita tambah perkataan bukan dekat sana. Jadi, okey. Siapa yang sudah bersedia dengan jawapan bagi akas? Saya cikgu. Okey, baik. Silakan. Apakah jawapan bagi akas? Jika X lebih besar daripada kosong, maka X ialah nombor positif. Bagus Farah Ain. Bagus. Okey, baik. Jadi, saya rasa Farah Ain boleh dapat 1 star ni. Oh, 1 bintang. star? 1 star. Kalau anda Okey. lihat, kita ada papan markah untuk kawan-kawan kita di sini. Wow. Jadi itu dia. Farah Ain sudah pun. Nampak ni. Satu rama-rama ni kot. Rama-rama. Okey. Okey, baik. Okey, jadi betul jawapan bagi akas tadi adalah jika X lebih besar daripada sifar, maka X ialah nombor positif. Ingat murid-murid di rumah, jika dan maka ini sangat penting. Okey, jika dan maka ini sangat penting. Okey, jika tak ada jika dan maka, salah pernyataan anda nanti. Okey, faham. Baik. Okey, kita lihat kepada songsangan pula. Siapa ada jawapan bagi songsangan? Siapa yang boleh jawab? Saya cikgu. Okey, silakan Diana. Jika X bukan nombor positif, maka X bukan lebih besar daripada kosong. Okey, bagus. Jika X bukan nombor positif, maka X bukan lebih besar daripada sifar. Okey, kalau kita tidak ingin menggunakan perkataan bukan, kita boleh menggunakan perkataan tidak. Tapi cuba fikir ayat BM dia. Jika X tidak nombor positif, macam tak kena ayat tersebut. Macam tak kena juga. Jadi kita guna perkataan bukan. Bukan. Okey, faham. Okey, X bukan nombor positif, maka X bukan lebih besar daripada sifar. Okey, dan akhir sekali kontrapositif. Okey, jadi siapa yang boleh beri saya jawapan bagi kontrapositif? Kontrapositif merujuk kepada akas. Siapa Saya yang cikgu. Okey, silakan Hina. Okey, jawapan saya jika X bukan lebih besar daripada kosong, maka X bukan nombor positif. Bagus Hina. Itulah jawapannya. Okey, jika X bukan lebih besar daripada sifar, maka X bukan nombor positif. Okey, baik. Jadi saya rasa anda telah pun faham apa itu akas, apa itu songsangan, apa itu kontrapositif. Jadi mari kita pergi kepada satu lagi soalan. Ini jawapan dia. Okey, kalau anda lihat jawapan di sini, anda boleh lihat ada pelbagai warna yang cikgu warnakan di sini. Seperti X lebih besar daripada sifar, X ialah nombor positif. Anda boleh lihat cikgu terbalikkan ayat tersebut. Kalau songsangan kontrapositif, cikgu ada merahkan ayat perkataan bukan di sana. Bukan. Jadi itu adalah jawapannya dan bagus rakan-rakan anda pun dapat jawapan yang betul. Okey, mari kita lihat satu soalan di mana ini adalah pernyataan matematik. Kalau ikut logik, di mana saya ingin tambah perkataan bukan? Jadi macam mana tu? Macam mana tu kalau saya nak tambah perkataan bukan di sini? Ini adalah satu contoh ayat matematik. Okey, kalau ayat matematik kita tidak guna perkataan bukan. Tapi kita guna simbol untuk memberi gambaran bukan. Contohnya, ini contoh kalau anda ada simbol sama dengan, kalau bukan adalah simbol yang ada slash dekat tengah-tengah. Itu adalah simbol bukan. Okay, kalau lebih kecil, anda boleh tulis lebih besar. Dia terbalik, jadi dia bukan. Okey. Okey, baik. Jadi ini adalah pernyataannya. Jika X sama dengan 5, maka X tambah 1 sama dengan 6. Ini adalah ayat implikasi. Jadi anda kena tentukan akas, songsangan dan juga kontrapositif. Bagi ayat tersebut. Okey, jadi siapa yang boleh beri saya jawapan akas? Akas tu adalah apa? Jawapan bagi akas. Lagi sekali, cikgu beri anda sedikit gambaran, sedikit masa pun boleh. Sambil anda sedang berfikir, cikgu beritahu anda, akas adalah terbalik. Ayat dia terbalik. Ayat dia terbalik. Kalau songsangan kontrapositif, ada perkataan bukan. Ada perkataan bukan. Tapi ingat, songsangan merujuk kepada implikasi, kontrapositif merujuk kepada akas.
So itu adalah sedikit penerangan untuk anda. Okey, baik. Okey. Chris, boleh ke kalau kita tanya? siapa yang nak boleh cuba jawab? jawab? Siapa yang nak cuba jawab? Saya cikgu. Okey, Vina. Okey, silakan Vina untuk akas. Jika X tambah 1 sama dengan 6, maka X sama dengan 5. Bagus. Bagus Vina. Bagus, itulah jawapannya. Okey, jika X tambah 1 sama dengan 6, maka X sama dengan 5. Jadi kita boleh nampak dekat papan semua dah dapat dah satu rama-rama. Ya, satu rama-rama. Okey, jadi saya rasa selepas ini dia punya permainan tu lagi hebat rasanya untuk mendapatkan markah. Okey, Betul, jadi cikgu. betul kan? Okey, jadi kita lihat untuk songsangan pula. Untuk songsangan, apakah pernyataan tersebut? Untuk songsangan. Ingat, songsangan merujuk kepada implikasi. Jadi siapa yang ingin menjawab untuk songsangan? Siapa yang nak Saya jawab? cikgu. Vina lagi. Vina Okey. lagi. Okey, Vina nak jawab lagi. Okey, teruskan Vina. Jika X bukan sama dengan 5, maka X tambah 1 bukan sama dengan 6. Okey, baik. Jika memang betul, memang betul pernyataan tersebut, tapi disebabkan Vina membaca pernyataan itu, mungkin anda di rumah tidak nampak dengan jelas bagaimana saya nak tambah bukan di sana. Betul, cikgu. Jadi, kalau nak tambah bukan, anda letak satu tanda di tengah-tengah. Maka X tambah 1, letak satu tanda di tengah-tengah. Jadi anda boleh nampak ini adalah bukan. Tolong jangan tulis bukan di sini. Jangan tulis bukan di sini. Itu adalah salah. Itu akan menjadi, jawapan anda akan menjadi kurang tepat nanti. Okey, jadi tulis jika X tidak sama dengan 5, maka X tambah 1 tidak sama dengan 6. So itu adalah untuk songsangan. Okey, apa kata kontrapositif? Untuk kontrapositif pula, siapa yang ada jawapan bagi kontrapositif? Saya cikgu. Okey, boleh. Silakan Hina. Okey. Jika X tambah 1 tidak sama dengan 6, maka X tidak sama dengan 5. Okey, bagus. Itulah jawapan bagi kontrapositif. Okey, jika X tambah 1 tidak sama dengan 6, maka X tidak sama dengan 5. Jadi anda sudah pun mengenai akas, songsangan, kontrapositif. Anda sudah pun mengenali bagaimana kita nak bina ayat tersebut, pernyataan tersebut. Faham. Okey, baik. Okey, jadi ini adalah jawapannya. Okey, kalau kita bandingkan dengan jawapan rakan anda tadi dan juga jawapan anda yang berada di rumah, murid-murid yang berada di rumah, anda sudah pun mencuba untuk menjawab soalan ini. Saya harap anda mendapat jawapan yang betul. Jadi tadi tepatlah juga jawapan mereka. Sangat tepat. Okey, semua dah dapat pelekat Semua dah dapat pelekat Okey, baik. Syabas. Syabas. Okey. Baik, sekarang anda dah tentukan akas, songsangan, kontrapositif. Ya. Sekarang kita patah balik untuk menentukan benar ke palsu. Pernyataan tersebut, sebab tidak cukup kalau anda sekadar menentukan pernyataan sahaja. Implikasi, akas, songsangan, kontrapositif. Okey, baik. Anda boleh tentukan semua. Tapi adakah ia benar, adakah ia palsu? Jadi, yang pertama adalah anda kena pastikan pernyataan anda itu benar atau palsu. Itu yang penting. Okey, daripada pernyataan, baru kita gerak kepada akas, songsangan dan juga kontrapositif. Okey, jadi kalau anda lihat di sini, dalam jadual yang cikgu beri ini, di pernyataan, laju pernyataan dan juga di kontrapositif yang ini dan ini, anda boleh lihat cikgu warnakan dengan warna yang sama. Okey, cikgu warnakan dengan warna yang sama. Kalau anda lihat akas dan songsangan, cikgu warnakan dengan warna yang sama. Sebab pernyataan jika dia benar, kontrapositif pun benar. Itu dia. Kalau pernyataan palsu, kontrapositif palsu. Kalau pernyataan benar di sini, anda boleh lihat benar-benar, jadi dia benar-benar. Kalau akas dan songsangan pula, dia berkait antara satu sama lain. So, kalau akas benar, songsangan benar. Kalau dia palsu, ianya pun palsu. Okay, boleh Okey, jadi kita tentukan sama ada pernyataan itu benar atau palsu. Akas semestinya adalah terbalik. Kalau pernyataan adalah benar, okey, akasnya
mungkin dia boleh jadi benar. Akasnya akan jadi benar sebab pernyataan itu benar. Kalau kita terbalikkan ayat tersebut, dia memang akan menjadi benar. Okey. Tapi kalau pernyataan dia palsu, akas dia akan jadi terbalik. Akas dia jadi benar. Kalau palsu, dia jadi benar. Kalau benar, dia jadi palsu. Begitu. Sometimes kadang-kadang kita perlukan lebih latihan untuk nampak sama ada pernyataan itu benar ke palsu ke kontrapositif dan selanjutnya. Yang penting adalah pernyataan. Pernyataan itu benar ke palsu. Jadi, kalau kita nak lihat dengan teliti, dengan lagi lanjut, mari kita buat satu soalan. Okey. Mari kita buat satu soalan. Okey. Soalan yang seterusnya lain sedikit. Soalan ini, cikgu ingin anda bina pernyataan itu sendiri. Tadi cikgu rasanya dah beri anda pernyataan jika dan maka. Cikgu dah beri kepada anda. Sekarang adalah cikgu ingin anda bina pernyataan itu. Selepas itu, anda boleh nampak akas cikgu dah beri dah jawapan untuk anda. Okay, songsangan, kontrapositif, anda kena bina sendiri. Okay, selepas kita bina semua ini, kita akan tentukan kebenaran dia. Yang ini. Okay, kita akan tentukan adakah dia benar, adakah dia palsu. Okay, boleh? Boleh. Okey, jadi sambil kita mungkin kita beri sedikit masa untuk pelajar menjawab soalan ini. Boleh, cikgu? Boleh. Okey, jadi ingat pernyataan adalah implikasi. Okey, bagaimana anda nak tahu ia adalah implikasi? Anda boleh lihat daripada akas. Dekat akas ada perkataan jika dan maka. Jadi pernyataan pun kena guna jika dan maka. Okey, baik. Chris, apa kata kita dengar jawapan mereka? Boleh, cikgu? Boleh. Siapa nak cuba jawab? Okey, siapa nak cuba jawab? Cikgu? Ya, betul. Untuk pernyataan. Siapa yang ingin cuba menjawab untuk pernyataan? Saya, cikgu. Okey, boleh. Farah Ain, silakan. Jika 50 ialah gandaan 10, maka 50 ialah gandaan 20. Oh, bagus. Sangat tepat. Kalau anda ingat, cikgu tak beri jawapan akas, cikgu tak beri jawapan pernyataan selama ni. Ya. Sebelum ni semua akas, songsangan, kontrapositif. Betul. Ni pernyataan ni baru first. Ni barulah kali pertama. Jadi bagus Farah Ain. Bagus, okey. Baik, sebelum kita tentukan kebenaran, mari kita lihat songsangan dengan kontrapositif. Okay, jadi siapa yang boleh beri jawapan bagi songsangan? Cikgu, sebelum tu Farah Ain dapat pelekat kan? Ya, betul. Okey. Farah Ain dapat pelekat. Okey, baik. Siapa yang boleh beri saya jawapan bagi songsangan? Saya, cikgu. Oh, Farah Ain lagi sekali. Okey, Farah Ain. Hebat. Okey, nak ambil banyak stiker ni Farah Ain. Okey, silakan. Jika 50 bukan gandaan 10, maka 50 bukan gandaan 20. Bagus. Betul, Bagus, betul. Okey, jika Hebat. 50 bukan gandaan 10, maka 50 bukan gandaan 20. Okey. Okey, baik. Dan akhir sekali, kontrapositif. Siapa yang boleh beri saya jawapan? Kontrapositif? Saya, cikgu. Okey. Okey, silakan Diana. Jika 50 bukan gandaan 20, maka 50 bukan gandaan 10. Okey, bagus. Jadi Diana pun dapat satu pelekat. Okey, bagi. Bagus jawapan anda. Sekarang yang penting dalam topik yang sekarang kita belajar adalah nilai kebenarannya. Okey, adakah ini benar, adakah ini palsu? Okey, tapi saya rasa rakan-rakan kita di sini, mereka ada 2 traffic light bersama dengan mereka. Ada ke? Kita ada traffic light yang warna. Oh, tu dia. Mereka ada benar dan mereka ada satu lagi palsu. Okey, jadi untuk pernyataan yang disebut oleh rakan anda tadi, okey, adakah pernyataan itu benar ataupun palsu? Sila angkat jawapan anda. Adakah ia benar ataupun adakah ia palsu? Okey. Oh, semua jawab palsu. Okey, jawapannya palsu. Yes, betul. Bagus. Jadi saya rasa semua orang boleh dapat stiker. Dapat stiker, okey. Semua boleh dapat stiker sebab pernyataan adalah implikasi pernyataan adalah satu yang anda bina sendiri dan kebenaran pun anda beritahu saya sendiri. Jadi semua orang patut dapat markah. Okey, bagi. Baik. Okey, jadi kalau anda lihat itu adalah pernyataan yang palsu, jadi akas benar. Terbalik, betul? Okey, dan kita ada belajar sebentar tadi, kalau pernyataannya palsu, benar, songsangannya sepatutnya benar dan palsu. Okey, kita lihat songsangan. Okey, songsangan dia akan ikut akas. Jadi, adakah songsangan benar atau palsu?
Apakah jawapannya? Oh, itu dia. Semua menjawab jawapan yang sama. Benar, betul. Okey, akas dan juga songsangan adalah sentiasa sama. Okey, benar. Okey, baik. Okey, kontrapositif. Apakah jawapannya? Tips untuk anda, dia akan ikut pernyataan. Jadi kontrapositif, adakah benar ataupun palsu? Itu dia, semua orang jawapan yang sama. Okey, bagus So semua jawapan anda adalah betul. Jadi semua akan terima satu lagi stiker. Satu lagi stiker. pelekat. Okey, Baiklah cikgu. semua. Sementara Abang Chris bagi pelekat kepada kawan-kawan saya, apa kata kita berehat sebentar, boleh tak cikgu? Okey, boleh. Kita boleh berehat sebentar. Dan kepada murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana. Kita kembali lagi ke slot menengah atas bersama Cikgu Sangkita untuk matematik penakulan logik. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, masih lagi di slot menengah atas bersama saya Chris MJ dan hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematik tingkatan 4 secara khususnya topik penakulan logik. Dan hari ini saya ada bersama Cikgu Sangkita dan juga rakan-rakan saya di Google Meet dari SMK Raja Ali. Baiklah Cikgu, dalam segmen ini apakah yang akan kita pelajari Cikgu? Okey, baik. Dalam segmen ini anda akan belajar untuk menentukan contoh ayat penyangkal. Okay, contoh ayat penyangkal ini adalah daripada implikasi akas, songsangan, kontrapositif yang pernah anda belajar sebelum ni di dalam kelas anda. Jadi anda pernah belajar semua itu dan juga kalau tak silap cikgu, anda pernah belajar benar, palsu dan sebagainya. Jadi kita akan tentukan ayat penyangkal bagi pernyataan tersebut. Tetapi anda perlu ingat ayat penyangkal ini adalah untuk pernyataan jenis yang bagaimana. Okey, jadi kalau kita lihat penyangkal hanya untuk pernyataan yang palsu sahaja. Kalau pernyataan itu adalah benar, jadi kita tidak perlu tentukan ayat penyangkalnya. Kalau pernyataan itu adalah sejenis pernyataan yang palsu, kita perlu tentukan ayat penyangkal. Jadi penyangkal itu ialah sebenarnya apa? Itu adalah untuk menafikan kebenaran pernyataan tersebut. Jadi kita perlukan satu contoh ayat untuk menafikan pernyataan tersebut. Jadi itu adalah ayat penyangkal. Okay, contohnya adalah cikgu mempunyai satu pernyataan di sini. Okay, semua poligon mempunyai 2 atau lebih perpenjuru. Itu adalah contoh pernyataan tersebut. Okay, kalau kita lihat pernyataan ini adalah pernyataan yang palsu. Okay, kenapa pernyataan yang palsu adalah disebabkan oleh perkataan semua. Okay, perkataan semua. Okay, kenapa bukan? Okay, kenapa bukan? Bukan semua poligon mempunyai 2 atau lebih perpenjuru. Kerana segitiga tidak mempunyai perpenjuru. Jadi anda boleh buat sedikit eksperimen di dalam kelas untuk menentukan perpenjuru dan perpenjuru anda telah pun mempelajarinya di tingkatan 2. Jadi cuba lihat apa itu segitiga, poligon itu apa, perpenjuru itu apa dan cuba fikir adakah penyangkal ini betul ataupun tidak. Okey, faham. Okey, baik. Jadi, ingat ya, satu je. Penyangkal hanya untuk pernyataan yang palsu. Kalau pernyataan itu benar, tidak perlu penyangkal. Ayat penyangkal. Okey, jadi untuk kita lebih memahami topik kita, mari kita buat satu soalan. Okey, soalan ni soalan yang senang. Tentukan dulu nilai kebenaran bagi pernyataan matematik di bawah ini. Okay, sekiranya palsu. Kalau anda lihat, sekiranya palsu. Okey, berikan satu contoh ayat penyangkal bagi menyokong jawapan anda. Jadi, penyangkal juga adalah salah satu sebab kenapa pernyataan itu palsu. Anda kena terangkan pernyataan itu kenapa dia palsu. Kenapa saya sebut pernyataan itu palsu? Jadi, itu adalah ayat penyangkal. Okey, faham. Alright, baik. Kita lihat soalan yang pertama. Jadi, anda sudah bersedia dengan soalan yang pertama? Sedia, cikgu. Okey, sedia. Alright. Chris sedia. Saya rasa rakan kita di Google Meet pun sudah bersedia rasanya. Dan juga murid-murid di rumah pun sudah bersedia. Okey, soalan yang pertama. Semua poligon mempunyai
hasil tambah sudut pendalaman 180 darjah. Okey, semua poligon mempunyai hasil tambah sudut pendalaman 180 darjah. Adakah pernyataan ini benar atau palsu? Okey, sila tunjukkan Sila jawapan tunjukkan anda. jawapan anda. Adakah ini benar ataupun palsu? lajunya. Oh, laju. Wah. Palsu. Palsu. Okey, bagus. Memang betul. Okey. Jawapannya adalah jawapan yang palsu. Palsu. Okey, baik. Kita sudah pun tahu jawapan itu adalah palsu. Jadi, kita perlu tahu ayat penyangkal dia. Jadi, siapa yang boleh beri saya satu ayat penyangkal bagi jawapan Saya tersebut? je. Siapa itu? Okey, Hina. Hina. Okey, silakan Hina. Pentagon mempunyai hasil sudut pendalaman 540 darjah. Okey, baik. Jadi salah satu contoh ayat yang Hina berikan adalah pentagon. Pentagon mempunyai hasil sudut pendalaman 540 darjah. Okey, tapi ingat ya murid-murid, itu adalah salah satu contoh. Anda juga boleh menggunakan contoh yang lain. Anda boleh menggunakan heptagon, heksagon untuk menyokong jawapan anda. Faham cikgu. Okey, jadi ingat ya, ayat penyangkal bukan satu je jawapan dia. Boleh pelbagai asalkan logik. Sebab itulah nama topik ni penakulan logik. Okey, faham Okey, cikgu. baik Okey, baik. Kita lihat yang kedua, sebilangan. Sebilangan nombor perdana ialah nombor genap. Sebilangan. Jadi adakah ini benar ataupun palsu? Jadi apakah jawapan anda? Benar. Benar ke palsu? Oh, same. Benar. Okey, bagus. Jawapannya benar. Okey, untuk pengetahuan anda, nombor perdana yang merupakan nombor genap, ada satu sahaja nombor tersebut. Itu adalah nombor 2. Nombor 2 adalah satu sahaja nombor yang merupakan nombor genap di kalangan nombor perdana. Okey. Okey? Baik. 4 dan 8 ialah faktor bagi 20. Adakah ini benar ataupun palsu? 4 dan 8 ialah faktor bagi 20. Oh, jawapannya palsu. Okey, baik. Okey, jika palsu, kenapa dia palsu? Jadi siapa yang boleh beri saya satu contoh ayat penyangkal? Kenapa dia palsu? Saya cikgu. Boleh, silakan Diana. 8 bukan faktor bagi 20. 8 bukan faktor bagi 20. Okey. Kenapa? Sebab kalau kita lihat 20 kita boleh bahagi dengan 4. Jadi itu adalah faktor. Tapi 20 bahagi dengan 8, kita ada baki. Jadi itu bukan faktor. Okay, jadi faham. 8 bukan faktor bagi 20. Okey. Dan soalan yang terakhir, 6 atau 36 ialah gandaan bagi 9. Adakah ini benar atau palsu? Ya, bagus. Jawapannya benar. Okey. Kalau ikut secara logik, 9 memang tak boleh bahagi dengan 6. Tak boleh cikgu? Memang tak boleh kan? Ya. 36 bolehlah bahagi dengan Okey. 9 tu. Okay. Kenapa ayat ni adalah benar? Sebab ada perkataan atau. Kita ada perkataan atau disebabkan oleh itu adalah pernyataan yang benar. Okay, jadi ini adalah jawapan anda dan juga ini adalah jawapan bagi rakan-rakan anda. Memang betul jawapan mereka dan saya rasa semua orang boleh dapat satu stiker kan, Chris? Ya. Semua orang boleh dapat satu stiker. Tahniah semua. Tahniah semua. Okey, baik. Okey, kita lihat satu lagi soalan. Okey, di mana anda perlu menentukan penafian dulu. Okey, bagi ayat tersebut. Okey, kita ada ayat yang pertama, anda kena nafikan ayat itu. Lepas itu anda tentukan kebenaran dia dan selepas itu anda nyatakan ayat penyangkal jika dia adalah palsu. Okey, jadi siapa yang boleh jawab? Cikgu, sebelum tu, Chris nak tanya, simbol E tu apa cikgu? Okey, sebenarnya simbol E itu merujuk kepada unsur. Dalam bahasa Inggeris, E itu adalah elemen. Jadi unsur adalah sebenarnya elemen. Sebab itu kita gunakan simbol E. Okey, faham. Okey, jadi sekarang kita kena nafikan ayat tersebut. Kita kena nafikan ayat tersebut. Jadi, saya rasa yang ini tidak boleh sebut. Kita tak boleh sebut. Saya rasa murid di rumah kena tulis dan tunjuk kepada cikgu. Bila anda tulis dan tunjuk, baru cikgu boleh nampak sama ada jawapan anda betul ataupun tidak. Okey. Sebab itu adalah simbol matematik. Okey. Okey, baik. Siapa yang ada jawapannya? Kalau dah siap, boleh tunjuk jawapan di kamera ya? Betul. Kalau dah siap, boleh tunjuk jawapan di kamera. Okey, jadi simbol E Itu dia Farain. Okey. Lajunya Farain. Oh, laju. Farain nak dapat stiker tu. Sebab tu dia laju. Okey. Okey. Cikgu, Tapi tapi saya simbol Farah lain sikit cikgu. Oh, simbol Farah lain sikit. Dia bukan E.
Okey. Dia ada E, lepas tu ada slash. Oh, E lepas tu slash. Okey. Itu adalah penafian. Oh, Jika ada E dan juga slash di tengah-tengah, inilah simbol penafian. Jadi bagus tu Farah Ain. Boleh dapatkan E dan juga slash di tengah-tengah. Ya. Okey, baik. Ada tak jawapan daripada pelajar? Semua boleh tunjuk tunjukkan sahaja jawapan anda. Tunjuk di skrin. Okey, saya rasa Farah Ain jawapannya kena ke belakang sedikit baru kita nampak rasanya dengan jelas. Farah, jawapan belakang sikit Farah. Okey. Itu dia. okey. Kita nampak jawapan daripada Hina, tapi jawapan Hina kena menafikan ayat tersebut. Menafikan ayat tersebut. Jadi bagaimana kita buat penafian? Bagaimana kita buat penafian? Itu dia. Kita ada satu jawapan daripada Diana. Kita ada jawapan daripada Diana. Kita lihat simbol E dan pangkah di tengah-tengah. Jadi itu adalah jawapannya. Itu dia. Hina dah betulkan jawapannya. Itu dia. Bagus. Okey. Jadi ini adalah satu jawapan yang palsu. Okey. Kalau kita nak lihat ayat penyangkalnya adalah kerana 6 tu sebenarnya ialah unsur bagi 3, 6, 9. Jadi ayat ini adalah sebenarnya ayat yang palsu. Okey. Ayat yang asal. Ayat yang asalnya adalah sebenarnya dah benar dah ayat asal tu. Bila kita nafikan dia dah jadi palsu. Jadi ini adalah contoh ayat penyangkal. Okey, baik Chris, boleh ke kita teruskan ke soalan? Boleh ke, Cikgu? Boleh. Boleh Ya. Okey, baik. Kita boleh lihat, okey, Cikgu beri anda satu lagi soalan. Yang ini pula. Okey, Cikgu beri anda soalan ini. Jika X lebih besar dari 5, maka X lebih besar dari 3. Yang ini tak ada penafian. Ya. Yang ini soalannya saya nak anda tentukan akas. Okey. Saya nak anda tentukan akas. Faham. Okey, akas tu apa? Kita terbalikkan ayat tersebut. Jika dan maka itu anda tulis. Tetapi ayat yang berada di tengah-tengah, anda terbalikkan ayat tu. Bila anda terbalikkan, dia dah jadi akas. Selepas itu, anda nyatakan kebenarannya. Lepas itu, kalau dia palsu, kita boleh dapatkan ayat penyangkal. Okey. Kita boleh lihat mereka sedang buat Ya. soalan ni. Okey. Baik, ini juga kalau kita lihat ayat implikasi ini, dia lain daripada ayat pernyataan majmuk. Selalunya kita ada pernah belajar pernyataan majmuk. Okey, tapi Apa tu Cikgu pernyataan majmuk? okey, pernyataan majmuk ialah merujuk kepada kalau anda lihat ada satu props di tepi saya ni. Okey. Kalau anda lihat pernyataan-pernyataan ni ada benar dan palsu. Selama ni kita belajar benar dan palsu juga kan? Betul. Okey, tapi yang membezakan adalah yang di sini tidak ada jika dan maka. Tapi di sini ada jika dan maka. Jadi jika dan maka itu adalah implikasi. Dan kalau kita guna pernyataan dan atau itu akan menjadi pernyataan majmuk. Jadi jangan rasa macam kenapa ada banyak sangat perkataan dalam topik ni. Sebenarnya ialah anda kena faham pernyataan majmuk tu apa. Pernyataan implikasi tu apa. Anda kena faham yang itu. Okey. Okey? Baik, ada tak jawapan bagi Akas? Jawapan bagi Akas boleh anda tunjukkan? Okey. Apakah jawapan anda? Apakah jawapan anda bagi Akas? Okey, boleh tunjuk jawapan di kamera? Tunjuk jawapan di kamera. Okey. Itu dia. Jika X lebih besar dari 3, maka X lebih besar dari 5. Tolong jaga dengan simbolnya. Okey, tolong teliti simbol tersebut. Ya. Bagus. Okey. Bagus. Jawapan semua sama Cikgu? Jawapan semua sama Okey. tu. Dan mereka sudah pun beritahu saya jawapannya adalah palsu. Okey, jawapannya adalah palsu. Okey. Kenapa dia palsu? Okey, yang ini cikgu tolong anda sedikit. Okey, kenapa dia palsu dan sebelum saya terangkan kenapa dia palsu, saya rasa semua orang boleh dapat satu stiker kan? Ya. Okey, alright. Semua dapat satu stiker. Semua orang Tahniah dapat semua. satu stiker. Okey, Okey. kenapa dia palsu? Kerana jika kita senaraikan X lebih besar daripada 3, maka X lebih besar dari 5. Kalau kita senaraikan lebih besar dari 3, kita akan bermula dengan nombor 4, 5 dan seterusnya. Okey. Maka X lebih besar dari 5. Okay, kalau kita senaraikan yang ini, dia bermula dengan 6, 7, 8 dan 9. Jadi kalau anda lihat, 4 dan 5 ni macam hilang di tengah-tengah. Ya. Sebab itu ayat tu adalah ayat yang palsu. Okey. Jadi bila kita terang, kita boleh terangkan 4 tu tidak termasuk dalam X lebih besar dari 5. Jadi kita boleh terangkan sebegitu. Okey, baiklah Cikgu. Jadi untuk pernyataan kedua memang tidak ada ayat penyangkal lah Cikgu? Kenapa tidak ada ayat penyangkal? Rasa-rasanya?
Tak pasti cikgu sebab tak pasti Chris tanya. Okey. Ya. Okey, sebab Chris tanya saya pun jawab. Okey, Okey. soalannya jawapannya ialah kerana ayat itu adalah ayat yang benar. Okey, faham. Pernyataan itu adalah pernyataan yang benar. Okey, baiklah. Terima kasih cikgu. Kalau Okey. macam tu kita akan berehat sebentar, boleh tak cikgu? Boleh. Kita boleh berehat sebentar. Okey, baiklah. Dan kepada murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi ke slot menengah atas untuk mata pelajaran matematik bersama Cikgu Sangkita. Jumpa selepas ini. Okey. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, masih lagi di slot menengah atas bersama saya Chris MJ untuk mata pelajaran matematik. Topiknya apa cikgu? Penakulan logik. Penakulan logik. Baiklah, betul. dan dalam segmen ini apakah yang akan kita pelajari cikgu? Okey, baik. Dalam segmen ni kita akan buat satu lagi soalan, soalan latihan pengukuhan yang untuk menentukan nilai kebenaran bagi satu pernyataan. Selepas anda tentukan nilai kebenarannya, jika pernyataan itu adalah palsu, adakah ia mempunyai ayat penyangkal? Okey, semua dah sedia ya? Semua dah Kalau sedia. dah sedia boleh tunjuk thumbs up. Thumbs up sikit. Nampak okey, semua itu dah. dia. Okey, thumbs baik. up. Baiklah. Baik. Ini soalannya. Okey, tentukan nilai kebenaran pernyataan matematik di bawah. Sekiranya palsu, berikan satu contoh penyangkal untuk menyokong jawapan anda. Jadi pernyataan adalah semua segi empat tepat. Ialah segi empat sama. Semua segi empat tepat ialah segi empat sama. Adakah pernyataan ini benar ataupun palsu? Okey. Jadi, anda sudah bersedia ke? Sedia cikgu? Sudah bersedia ke? Sebab yang ni cepat rasanya boleh dapat jawapannya. Semua segi empat tepat ialah segi empat sama. Jadi, adakah ini benar ataupun palsu jawapannya? Baiklah, apakah jawapan anda? Tunjuk di kamera. Palsu. Palsu. Okey, bagus. Jadi, pernyataan ini adalah satu pernyataan yang palsu. Okey, jadi jika ianya palsu, mestilah kena ada ayat penyangkal. Jadi, siapa yang boleh beri cikgu satu contoh ayat penyangkal? Siapa yang boleh beri? Okey, boleh. Silakan Hina. Segi empat tepat tidak mempunyai empat sisi yang sama panjang. Betul. Betul. Okey. Jadi segi empat tepat tidak mempunyai empat sisi yang sama panjang. Sebab kalau dia adalah empat sisi yang sama panjang, itu adalah segi empat sama. Segi empat tepat, dia tidak mempunyai empat sisi yang sama panjang. Jadi jawapannya betul lah cikgu untuk Ya, Hina? betul. Jawapan dia betul. Saya rasa semua boleh dapat satu stiker. Okey. Semua orang boleh dapat satu stiker. Jadi anda boleh tentukan contoh ayat penyangkal. Anda boleh tentukan menafikan kebenaran tersebut sama ada dia benar ke, palsu ke, akas ke, songsangan, kontrapositif dan sebagainya. Okey, jadi saya rasa kita perlu buat rumusan, betul? Betul cikgu. Jadi kita perlu buat rumusan apa yang telah dipelajari pada hari ini. Cikgu, apa kata kita tanya murid-murid di Google Meet, boleh tak cikgu? Okey, boleh. Okey. Siapa yang boleh bagi? Okey, siapa nak kongsikan rumusan untuk kelas hari ini? Boleh angkat tangan. Saya cikgu. Farah Ain. Okey. Silakan Farah. Hari ini kita dapat belajar untuk menentukan akas, songsangan, kontrapositif sama ada ia benar ataupun palsu. Bagus tu Farah Ain. Okey. Jadi kita telah pun belajar akas, songsangan, kontrapositif. Benar atau palsu. Dan juga kita telah pun mengetahui kalau dia adalah pernyataan yang palsu, apakah ayat penyangkalnya. Itu dia. Baiklah cikgu, bagaimanakah prestasi kawan-kawan saya di Google Meet hari ini cikgu? Okey, kalau kita lihat papan markah di sini, kalau kita lihat dengan betul, Farah Ain mendahului papan markah tersebut. Tetapi saya rasa murid-murid yang lain pun bukannya kurang hebat. Semua pun hebat sebab semua boleh jawab soalan yang cikgu berikan. Jadi prestasi anda semua memang hebat. Semua hebat. Semua hebat. Tanya semua. Baiklah, dan cikgu saya ingin tanya juga, bagaimanakah murid-murid di rumah boleh dapatkan bahan-bahan latihan untuk topik hari ini cikgu? Okey, baik. Anda boleh dapatkan bahan-bahan latihan ini melalui portal Delima Sumberku.
Jadi di sana ada pelbagai jenis bahan latihan. Jadi anda boleh dapatkan bahan bagi topik penakulan logik di sana. Baiklah, dengan itu saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Sangita untuk kelas hari ini. Terima kasih, Chris. Penakulan logik. Ya, betul. Dan kepada anda di rumah, kita akan jumpa lagi di slot menengah atas hanya di Didik TV KPM. Bye semua. Bye.